السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Inilah sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kalimati dan kasihi Tuan Imam, pegawai masjid, pengurusi dan jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, tuan-tuan muslimin, muslimat, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat lagi menunaikan salat maghrib secara berjamaah, dan kita dapat juga berhadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh adab-adab yang digariskan, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita hadir ke rumah Allah dengan penuh sifat tawadhu, sifat merendah diri, dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ilmu dan manfaat daripada majlis-majlis ilmu, dan juga untuk menambahkan dan meningkatkan lagi sifat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah dengan niat yang ikhlas, tanpa disisipi dengan sifat riya dan sifat-sifat mazmumah yang lain, maka mudah-mudahan insya-Allah amalan yang kita lakukan, kehadiran kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, amal yang akan dikurniakan oleh Allah dengan ganjaran pahala, dan akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bakaran api neraka. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukaddimah kita pada malam ini, sebagai menggantikan pengkuliah yang tetap sedia ada, kerana pengkuliah pada malam ini beliau terpaksa mengkuarantinkan dirinya. Maka itulah
yang sepatutnya kita lakukan tuan-tuan bila kita keluar ke tempat lain, tempat yang berisiko, dan bila kita balik kita kena kuarantin di rumah. Jangan kita menyusahkan orang lain dengan sebab kita virus yang sedang kita hadapi ini akan merebak pula pada orang lain. Dan insya-Allah mudah-mudahan dengan keprihatinan kita itu Allah Subhanahu wa taala akan melindungi diri kita, keluarga kita dan juga ahli jemaah kita daripada virus COVID-19 ini. Dan insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan kita terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan, yang telah digariskan oleh pihak yang berkuasa, supaya kita dapat hidup dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang selesa dan dalam keadaan yang lebih utama ialah mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini, walaupun sebagai pengganti, sebagai pemain simpanan, kita akan terus menyambung perbincangan kitab Tanbihul Mughtarrin yang kita bincangkan selama ini, yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala. Dan kita masih lagi sedang membincangkan berkenaan dengan dalam bab yang pertama, iaitulah akhlak para ulama salaf. Yang kita bincangkan ialah perkara yang keempat, akhlak yang keempat, iaitulah ikhlas dalam beramal. Dan kita menyambung lagi perbincangan dan kata-kata daripada pengarang kitab ini di muka surat 20. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah taala, Qatadah rahimahullah taala berkata, apabila seorang yang berilmu telah bersifat riya disebabkan ilmu dan amalannya, Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada malaikat, lihatlah kepada hamba itu, ia telah mengejekku dan ia tidak takut kepadaku, sedangkan aku adalah Tuhan yang maha agung dan perkasa. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata daripada Qatadah ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu, beramal dengan ilmunya. Dan disebutkan di situ bahawa bila orang yang berilmu memiliki ataupun mempunyai sifat riya, disebabkan oleh ilmunya dan disebabkan oleh amalannya, maka Allah akan berkata, berfirman kepada malaikatnya, bahawa orang tersebut telah mengejek Allah dan tidak takut kepada Allah. Walaupun ilmunya banyak ataupun ilmunya tinggi, tetapi sifat ataupun sikapnya tidak menunjukkan bahawa dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat riya yang dilakukan. Dan sifat riya ini adalah salah satu daripada sifat mazmumah, sifat hati yang mazmumah, yang terkeji. Dan sifat riya dari segi bahasanya, maksud sifat riya dari sudut bahasanya ialah memperlihatkan ataupun menunjuk-nunjuk. Sedangkan dari sudut istilah, sifat riya ini ialah melakukan sesuatu amalan bukan kerana Allah. Melakukan sesuatu amalan itu bukan kerana Allah, khususnya amalan yang berkait dengan ibadah, berkait dengan ibadah dalam kehidupan seharian. Dan riya ini adalah sesuatu yang bahaya. Sifat hati, sifat mazmumah, antara sifat yang berbahaya. Dan
ia akan menjadi satu penyakit yang kronik, penyakit yang sangat tidak diinginkan berada di dalam hati seseorang, sehinggakan sifat riak ini menjadi kebimbangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku takuti ke atas kamu adalah asyirkul asghar, yakni syirik yang kecil. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah syirik yang kecil itu? Baginda menjawab, ar-riya, yakni sifat riya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Masya Allah tuan-tuan, Nabi SAW menyamakan sifat riya itu dengan syirik, syirik yang kecil, ataupun dikenali juga sebagai syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Oleh kerana riak ini sifat hati yang mazmumah, yang terkeji, maka ramai di kalangan manusia yang tidak menyedarinya, sebab dia sifat hati. Jadi tak sedar. Bahkan kadang-kadang orang yang berilmu, orang yang dalam kategori ulama pun tak sedar yang dia ada memiliki sifat riak. Yakni sifat riak ini menjadi syirik yang kecil, seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis tadi. Bagaimana dia boleh menjadi syirik yang kecil? Ialah apabila kita ataupun seseorang itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, menyekutukan Allah dengan manusia lain, buat sesuatu perkara, sesuatu amalan, sesuatu ibadah kerana orang lain, kerana orang, bukan kerana Allah. Walaupun kadang selalu kita tengok niat, lafaz niatnya lillahi ta'ala, tetapi di dalam hatinya kerana seseorang, kerana orang itu, kerana orang ini. Okey. Jadi sifat riak ini adalah merupakan sifat lawan kepada sifat ikhlas. Sifat ikhlas yang telah kita bincangkan panjang lebar dalam dalam sifat yang keempat ini, perkara yang keempat ini dalam tajuk ini, dalam bab ini, iaitu ikhlas, seperti mana yang kita sedia maklum, iaitu seseorang yang melakukan sesuatu kerana Allah, betul-betul murni kerana Allah niatnya, melakukan sesuatu, dan melakukan sesuatu bukan kerana Allah adalah riya. Sebab tu tuan-tuan, kita perlu melakukan sesuatu, khususnya perkara yang berkaitan dengan ibadah kita, benar-benar kerana Allah, bukan kerana, sebagai contoh, kita solat sunat bukan kerana kita dilihat oleh orang. Aku solat ni kena solat betul-betul ni sebab orang tengok aku, orang pandang aku. Lebih-lebih lagi kalau sekiranya kita berada di bahagian hadapan, soft hadapan. Tapi jangan tuan-tuan lari pula daripada soft depan sebab takut riak. Tak tuan-tuan, jangan begitu. Tetapi kena betulkan dari sudut niat kita. Sebab itu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang berkaitan dengan niat, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan Nabi SAW setiap mengatakan setiap amalan itu dengan niat, dan setiap seseorang itu akan mendapat ganjaran berdasarkan apa yang diniatkan. Dan Nabi memberi contoh peristiwa hijrah. Barang siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrah dia kerana Allah dan Rasul, maka dia mendapat ganjaran di sisi Allah dan Rasul. Tetapi barang siapa yang berhijrah kerana dunia, nak mendapat kebaikan dunia, ataupun berhijrah kerana nak mengahwini seseorang perempuan, maka hijrah dia kerana apa yang dia niatkan. Sebab itulah tuan-tuan, kita perlu meletakkan
Bila kita keluar daripada rumah, melangkah daripada pintu rumah untuk ke masjid, kita kena sematkan betul-betul dalam hati kita, aku nak pergi ke masjid ni kerana Allah. Nak pergi ke masjid ni kerana Allah, bukan kerana malu ke pengurusi masjid, bukan kerana malu ke Tok Imam, bukan kerana takut Tok Imam tanya, ngapa awak tak ada semalam, dan sebagainya. Contoh-contoh riak, tuan-tuan, contoh yang mudah yang boleh kita perhatikan berkenaan dengan perbuatan riak ini ialah, yang pertama, solat dengan penuh khusyuk, nampak macam khusyuk, supaya orang yang melihat akan berasa ataupun akan mengatakan, wow, ni wow factor, faktor wow. Orang yang melihat, wow, hebatnya dia solat, khusyuknya nampak gaya khusyuk, ini mesti orang alim punya. Ini orang yang melihat, berkata begitu. Yang kedua, itu tadi contoh solat. Sebab itu Allah SWT sebut dalam surah Al-Ma'un, allazina hum yura'un, fawailul lil musallin, celaka ataupun neraka wail bagi orang yang salat, allazina hum an salatihim sahun, orang yang lalai daripada solatnya, dan allazina hum yura'un, dan orang-orang yang riak dalam solatnya. Ini celaka, tuan-tuan. Ini orang yang akan dihumban dalam neraka wail. Yang kedua, contoh yang kedua, orang yang bersedekah dengan banyak supaya orang kata, wow factor ni, tuan-tuan, wow, banyaknya, pemurahnya dia, dermawannya dia, bersedekah banyak. Ni, Allahu Akbar. Sebab itu, tuan-tuan, hari ini mudah untuk kita bersedekah secara ikhlas, senyap-senyap. Sebagai contoh, tuan-tuan, live streaming ini akan ada iklan nombor akaun masjid untuk untuk live streaming ini, dan bila kita nak bersedekah untuk live streaming ini, maka kita akan masukkan dalam akaun yang diberi pada kita tu, maka masuk je lah, tuan-tuan. Nak masuk berapa, jadi tak payah cerita ke orang, tak payah beritahu kepada yang menguruskan live stream ni, semalam kau masuk 5,000. Tak payah cerita, tuan-tuan, tak payah cerita. Ini cara untuk kita tidak beritahu orang yang kita bersedekah. Masya Allah, nak transfer RM10 pun tak apa, tak ada masalah, tak ada orang tahu. Baik, begitu juga dengan bersedekah-sedekah yang lain. Kita nak sedekah ke rumah anak yatim, cari je lah nombor akaun, masuk je lah, transfer je. Sekarang ni mudah transfer, tuan-tuan, kan? Semua ada perbankan internet, transfer je. Guna apa yang kemudahan yang ada itu, tanpa memberitahu kepada sesiapa pun, kecuali kalau ditanya oleh orang yang mempunyai sebagai untuk memasuk dalam rekod dia, sebagai contoh rumah anak yatim ataupun tahfiz dan sebagainya, madrasah dan sebagainya. Mungkin pengurus itu yang bertanya, tuan masuk berapa, sebagai rekod je, untuk rekod kita beritahulah. Kalau nak beritahu jumlah sebenar pun tak apa, tak beritahu jumlah sebenar pun tak apa, tak ada masalah, tuan-tuan. Tapi dia dapat trace. Sebab apa? Masuk dalam akaun tu, ada dalam statement akaun, tapi tak apalah, tuan-tuan. Itu kita dengan dia yang mengetahui saja, dia, dan Allah SWT. Baik, banyak cara hari ini, melalui akaun, nombor-nombor akaun yang boleh kita, yang kita yakin lah, tuan-tuan. Jangan kita tak yakin, tiba-tiba datang WhatsApp daripada contoh daripada madrasah daripada Singapura, kita pun tak tahu, search internet tak ada pun nama madrasah tu. Jangan cari pasal, tuan-tuan. Jangan buat hal.
Gitu kita silap gaya, kita kena scam, kena scammer. Ya. Kena siasat betul-betul tempat yang kita nak bagi sedekah itu. Ataupun yang ketiga, contoh ya, yang ketiga, mengaji dengan suara yang merdu dan tajwid yang betul supaya orang kata, wah, hebatnya dia mengaji. Ni bukan Tok Imam tuan-tuan. Tok Imam memang kena baca sedap. Ya, Tok Imam memang kena baca sedap, baca bertaranum supaya makmum rasa sedap semayang di belakang dia. Bukan Tok Imam sinilah, Tok Imam tempat lain tuan-tuan. Ya, supaya makmum rasa selesa. Oh, sedapnya semayang masjid ni, rasa macam semayang di Masjidil Haram, pakai contoh. Ya, Allahu Akbar tuan-tuan. Ya, memang jangan kata, oi Tok Imam riak, baca sedap, contoh. Tak tuan-tuan. Ya, sebab memang tugas dia. Ya, jadi ataupun kalau bukan sebagai imam pun tuan-tuan, kita baca, ya, kita baca sendiri-sendiri, tapi kita baca dengan suara yang kuat. Sebab tu ya, kadang-kadang ataupun Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, ya, bila kita sedang membaca Quran, tiba-tiba ada orang masuk untuk solat, maka kita kena perlahankan baca supaya tidak mengganggu orang solat. Ya, tetapi kalau sekiranya kita baca sendiri seorang-seorang, ya, tak ada orang, ya, kita baca dengan sedap, kena tengok tuan-tuan apa niat kita baca tu. Nak suruh orang puji, nak suruh orang dengar, oi bagus, nak suruh, dan sebagainya. Itu ya, baik. Allahu Akbar tuan-tuan. Baik, seterusnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berkata, apabila kamu melihat seseorang yang sedang solat menundukkan lehernya, maka pukullah ia dengan cambuk. Tengok orang tengah solat, tunduk leher, tunduk gitu, ya, maka Sayyidina Umar kata pukul dengan cambuk, tali yang pukul pukul kuda tu. Ya, kenapa tuan-tuan? Kerana solat bukan kita kena tundukkan kepala. Yang kita kena lakukan ketika kita solat ialah melihat tempat sujud. Ya, tengok tempat sujud ketika kita berdiri. Ya, ketika kita berdiri, takbiratul ihram, ya, dan ketika kita membaca surah-surah, membaca ayat, tengok tempat sujud, bukan tunduk nak tengok tempat sujud. Bukan tunduk gitu, kena mata kita di tempat sujud. Ya, itu maksud Sayyidina Umar, ya, supaya orang, kita tidak menundukkan kepala, tetapi jangan pula kita lenggak kepala. Ya, tengah solat, lepas takbiratul ihram, ya, sedang molek je baca sambil tengok keliling masjid. Oh, kipas besar tak pasang pula, ni panas ni tak pasang kipas. Ini tuan-tuan, itu masalah juga. Ya, jadi bukanlah maknanya kita melenggakkan leher begitu, tetapi kita menunduk, bukan menunduk leher, tapi kita melihat ke tempat sujud. Ya, mata kita ke tempat sujud. Baginda juga, beliau juga berkata, Sayyidina Umar juga berkata, sungguh kasihan, sungguh khusyuk itu dalam hati. Khusyuk dalam hati, bukan khusyuk pada anggota. Tetapi bila hati khusyuk tuan-tuan, anggota akan turut menjadi khusyuk. Ya. Pada suatu hari, Abu Ammah rahimahullah ta'ala melewati seseorang yang sedang sujud dalam keadaan menangis. Kemudian beliau berkata, kalaulah ini dilakukan di dalam rumah, nescaya manusia tidak ada yang melihatnya. Sujud, menangis. Ya. Jadi dia kata, kalau dia buat ini, maknanya dia solat, dia dalam keadaan sujud tu dia menangis, dia buat di rumah, ya, maka orang tak akan menengok dia, orang tak akan melihat dia. Ini dia melalui orang solat ni tengah sujud dia menangis. Maknanya tuan-tuan, nak solat dan kita sujud
dalam keadaan menangis, kita solat di rumah. Ya, kalau di masjid, tapi saya percayalah tuan-tuan, tuan-tuan pernah jumpa tak? Orang solat di masjid, solat sunat, tengah sujud akhir itu dia menangis. Pernah jumpa tak? Ada pernah jumpa? Sini ada tak? Sini ada berlaku. Lepas tu dia kata, kalau nak menangis, nak solat dalam keadaan sujud tu, nak menangis, solat di rumah, supaya orang tak tengok, orang tak tengok kita, dan orang tidak tegur, kenapa awak solat tadi kau dengar awak menangis ni? Tak, bila orang tegur begitu, dah tuan-tuan, dia akan jadi lain macam pada kita. Ibrahim bin Adham, Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala berkata, sesiapa yang melihat orang yang riak, maka lihatlah aku. Kata Fudail bin Iyad. Ya, banyak dalam apa ni, dalam perbincangan kita ni banyak Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala menukilkan kata-kata daripada Fudail bin Iyad. Ya, jadi Fudail bin Iyad kata, siapa yang melihat orang riak, maka tengok aku. Bukan maknanya dia riak. Ya, Fudail bin Iyad bukan maknanya dia kata dia riak, dah. Maknanya dia nak kata, kalau kita tengok orang yang melakukan perbuatan riak, maka tengoklah keadaan dia, Fudail bin Iyad, bagaimana keadaan dia, amalan-amalan dia dan sebagainya. Tapi kita nak tengok bagaimana tuan-tuan, dia tak ada dah zaman kita ni. Tapi kita lihatlah orang yang betul-betul ikhlas dalam beramal, insya-Allah. Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala berkata, aku melewati seketul batu yang bertuliskan di atasnya, atas batu tu tertulis tulisan, kamu berilmu tapi kamu tidak mengamalkannya, maka bagaimana kamu ingin ilmu bertambah? Masya Allah tuan-tuan. Ya, sebab itulah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan, al-ilmu bila amalin junun ataupun majnun. Ya, orang yang berilmu tapi tidak beramal, maka gila, kata Imam Ghazali. Ya, wal amalu bila ilmin, dan orang yang beramal tanpa ilmu, mardudun. Ya, orang yang beramal tanpa ilmu, amalan dia ditolak. Ni ya, Allahu akbar tuan-tuan. Tapi maknanya nak sebutkan, nak katakan bahawa orang yang belajar, orang sudah tentulah dia akan ada ilmu, tak banyak sikit, dan kenalah beramal dengan ilmu yang ada walaupun sedikit. Ya, dan orang yang belajar walaupun memiliki ilmu yang sedikit, dia perlu beramal untuk menambahkan lagi ilmu dia. Bila ilmu yang sedikit kita beramal, ilmu itu akan semakin bertambah. Ya, berbeza dengan harta. Bila harta kita belanjakan, harta itu akan semakin sikit. Tapi ilmu bila kita belanjakan, kita kongsikan, kita sampaikan kepada orang lain, ilmu itu akan semakin bertambah. Tambah lagi kita beramal dengan ilmu tersebut. Yusuf bin Asbaq rahimahullah ta'ala berkata, Allah mewahyukan kepada salah seorang nabi daripada nabi-nabi Allah, katakanlah kepada kaummu, ini wahyu Allah kepada nabi tersebut, agar menyembunyikan amalan mereka daripada makhluk yang lain. Simpan ataupun sorok amalan daripada makhluk ataupun daripada orang lain, kerana akulah yang sepatutnya memperlihatkannya kepada makhluk. Ya, maknanya dia kata Allah lah yang sepatutnya memperlihatkan apa sahaja yang dilakukan kepada makhluk. Makhluk kena sembunyikan amalan-amalannya supaya tidak akan timbul sifat riak di dalam dirinya ketika dia melakukan amalan tersebut. Itulah tuan-tuan, bila kita nak melakukan sesuatu amalan,
kita pastikan ya, niat kita yang betul-betul, niat yang tulus, yang suci, yang murni kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan para ulama membincangkan hadis innamal a'malu binniyat itu berkenaan dengan niat daripada sebesar-besar amalan, sehinggalah sekecil-kecil amalan yang kita nak lakukan mestilah niatnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, paling tidak sekecil amalan tuan-tuan, kita keluar balik lepas isyak nanti tuan-tuan, kita pakai selipar tak tuan-tuan? Ada tak orang yang datang kaki ayam? Tak ada, pakai selipar, pakai kasut. Ya. Kita pakai selipar, pakai kasut itu pun kena ada niat tuan-tuan. Apa niat kita? Niat masing-masing lah, tapi kerana Allah. Kita pakai selipar, niat untuk melindungi kaki kita daripada kekotoran, daripada bahaya di tengah jalan, kerana Allah. Boleh tuan-tuan? Boleh ya? InsyaAllah kita akan sambung lagi pada kesempatan lain, InsyaAllah. Masih lagi membincangkan berkenaan dengan riak ini tuan-tuan, ya. Dan masih lagi dalam tajuk ikhlas dalam beramal. InsyaAllah kita akan melihatkan seterusnya apa lagi yang dinyatakan oleh Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala dalam kitab ini, supaya kita dapat meneladani dan mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh para ulama yang terdahulu. Mudah-mudahan insya-Allah bila kita mengikuti jejak langkah mereka, ya, perjalanan hidup mereka, kita juga dapat mengikuti perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Wallahu a'lam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.